الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam Quraido hari ini bagi menyambung kitab biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi sahabat takbiran Gema Nur Iman, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jadi jom kita menyusuri biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini menyambung muka surat 228 insya-Allah. Falyatafadhal mashkur Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Alhamdulillah, terima kasih Puan Amirah atas memudahkan kita pada pagi ini insya-Allah sebagai pemudah syara. Terusnya pada pengurusi baru saya lupa siapa Bonda Nur Akia Ustaz. Bonda Nur Akia. Akia. Okay, insya-Allah. Okay. Seterusnya Aizatun Qasim pun baru. Aizatun Qasim lama. Yes, ya lama. InsyaAllah. Seluruh yang mendengar ataupun yang menonton kita pada pagi ini, mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan pencarian, penggalian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini. InsyaAllah mudah-mudahan semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam sehari saya daripada sebelum subuh lagi, anak murid saya daripada Singapura, anak murid tadarus lah, dengan tadabbur online. Dia datang hari Rabu untuk majlis tilawah Al-Quran. Jadi setiap malam dia datang, nombor 63. Kemudian malam terakhir tu dia lepas apa semua, dia balik hotel, mandi dan collab, terus meninggal. Maksudnya dia kalau dalam grup tadarus pagi-pagi ni dia apa penyeri. Selaku buat lawak, kita pun selalu nyakat dia. Sampai pagi ni patutnya ada tadarus. Semua tak sanggup nak teruskan tadarus pagi ni, nak minta cuti rehan. Sebab kalau dia masuk, kita panggil Abang Roslan, Abang Lan. Kalau dia masuk memang
kita akan nyakat dia dulu. Hari ni semua tak tahu nak mulakan macam mana. Okay, tapi Allah bersayang dia sebab dia orang baik. Dia orang Singapura tapi dikebumikan di sini. Kebumi dekat rumah saya. Sebab wasiat dia kata kat mana dia meninggal, kat situ dikebumikan. Jadi kita urus semualah, urus daripada awal sampai akhir. Lepas tu tunggu anak dia daripada Australia, dapat balik. Pukul 8 malam baru sampai. Jadi tunggulah. Pukul 9.30 ke bumi kan. Pukul 12 lebih semua bawa balik. Saudara mara daripada Singapura bawa balik semua. Itulah. Semalam sehari suntuk uruskan dia. Untuk urusan immigration. Bukan immigration apa. Kedutaan. Alhamdulillah. Allah pemudahkan urusan dia. Okay. Itulah kadang-kadang kita cemburu waktu kematian yang dicemburui. Kan? Betul. Dia hari-hari dengar Al-Quran, datang pun ke sini kerana Al-Quran. Kan? Dan mudah-mudahan Al-Quran menemani dia di alam sana. Dan kita juga lah insyaAllah, mudah-mudahan Allah matikan kita dengan husnul khatimah, kematian yang baik. Wala taj'al wala takhtim alaina, janganlah matikan kami bisu'il khatimah, dengan kematian ataupun perakhiran yang tak baik. InsyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT kebaikan. Okey. Jom kita sambung pada pertemuan kita 228. An-Nadhr bin Al-Harith kita dah bincang yang lepas. Siapa dia? Dialah yang diutus oleh orang-orang Quraisy pergi belajar dengan pendeta agama Yahudi bagaimana cara nak mendustai Nabi Muhammad SAW. Dan pendeta Yahudi itu mengajarkan kepada dia 3 soalan. Tanyakan kepada Muhammad, kalau dia boleh jawab, dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, dia bukan Nabi. Jadi 3 soalan tu semua terkandung dalam surah Kahfi. Surah Kahfi. Okay. Inilah An-Nadhr bin Al-Harith dengan Uqbah bin Abu Mu'ith. 2 orang yang diutus oleh orang-orang Quraisy pergi belajar dengan orang Yahudi. Pendeta agama Yahudi memiliki kitab Ar-Raqim, iaitu kitab yang menghimpunkan kisah orang-orang terdahulu. Okay. Itu Allah kata, am hasibta annal ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina azaba. Wahai Muhammad, adakah kamu menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dengan Ar-Raqim. Ar-Raqim ni kitab yang menghimpunkan kisah orang-orang dulu, termasuklah kisah Al-Kahfi ni. Kanu min ayatina ajaba, hanya itu saja yang di antara ayat-ayat kami yang ajaba, yang mengkagumkan. Sebenarnya banyak lagi nanti Allah nak cerita dalam surah Kahfi kan. Inilah sebab An-Nadhr bin Al-Harith. Okey, seterusnya kita masuk Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Okey, bin Asad bin Abdul Uzza. Sorry, dia bukan Al-Muttalib Al-Aswad bin Al-Muttalib, macam ada kaitan dengan pakcik Nabi ataupun atuk Nabi, Abdul Muttalib ataupun Abu Talib, tak, ada lain. Sebab binnya bin Asad bin Abdul Uzza. Asad ni maksudnya singa. Abdul Uzza tu hamba kepada berhala yang besar tu lah, Lata dan Uzza kan. Jadi ini memang tak beriman. Okay. Nak kenal lagi siapa dia, adalah orang yang menawarkan kepada Nabi SAW toleransi dalam agama sehingga turun surah Al-Kafirun. Kita tak gaduh-gaduh lah Muhammad kita. Inilah Al-Aswad bin Al-Muttalib yang menawarkan kepada Nabi SAW untuk toleransi. Setahun ni kami setuju sembah Tuhan kamu wahai Muhammad dan beribadah cara kamu. Tapi tahun depan kamu pula sembah Tuhan kami dan beribadah cara kami. Turun surah Al-Kafirun. Okay. Tapi dalam nak menceritakan tentang keburukan dia, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 13. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban dosa-dosa orang lain. Di samping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka ada-adakan. Okay. Dan Al-Aswad bin Abdul Muttalib ni, dia terkorban dalam mati lah kita istilahnya. Kalau orang Islam tu syahid.
Kalau ni mati kata lah istilah ataupun mati dalam peperangan Badar. Sebab itu Allah dalam surah Yasin ayat 4, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, maksud dia adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa orang yang dia sampai mati takkan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Abu Lahab, antaranya Abu Jahal, antaranya Al-Aswad bin Al-Muttalib. Jadi orang-orang yang macam ni semua Allah binasakan dia dalam perang Badar. Allah matikan dia dalam perang Badar. Sebab memang di bawah fahum la yu'minun, mereka takkan beriman di bawah ilmu Allah SWT. Sebab itu Allah perang Badar ni orang-orang kafir Quraisy tak ada tinggal seorang pun kat Mekah. Pemimpin-pemimpin terbesar mereka semua join sebab dia kata kita ramai 1,000 orang, tentera dia 300 orang je. Ya, lepas tu inilah peluang kita nak hapuskan terus Islam tu. Hapus terus Islam. Memang kali ni memang kita akan hapuskan Islam. Jadi turun ramai-ramai. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun dia kata, ya aku dah lama tak pukul orang ni. Dulu masa ada orang Islam dekat Mekah ni selalu seksa dia. Jadi jom kita ramai-ramai turun lah. Itu sebenarnya Allah Ta'ala lorongkan hati dia. Mereka orang-orang kafir ni untuk masuk, untuk menyertai peperangan Badar, dan sebab Allah nak matikan mereka semua kat situ. Itu laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la. Kalau tengok dalam terjemahan laqad haqqa, maka benarlah janji Allah ataupun siksaan Allah ke atas mereka. Tapi kalau kita baca terjemahan dia tak sampai nak maksud kita kan. Kita baca tafsir. Oh itu kisah dia rupanya kan. Itulah insya-Allah. Okay. Seterusnya kita sambung Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Siapa dia? Orang yang selalu melontarkan najis kepada Nabi SAW. Dan orang yang meletak najis di tempat sujud Nabi SAW. Kan? Inilah. Dan juga dia mati dalam perang Badar. Dua-dua adik-adik ni, Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah ni mati dalam perang Badar. Sama juga dengan ayat Allah SWT tadi. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'min. Bahawa ilmu Allah mereka ni takkan beriman sampai mati. Jadi orang yang pada ilmu Allah takkan beriman sampai mati inilah Allah matikan semua dalam perang Badar. Okey. Ayat yang turun menceritakan kejahatan mereka ini ayat surah Fussilat ayat 5. Okey. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami, dan telinga kami ada sumbatan. Sombongnya mereka dan mereka memperolok-olokkan Nabi. Kata, apa yang kamu sampaikan ni hati kami telah tertutup dengan satu tutupan. Kemudian telinga kami telah sumbat dengan satu sumbatan. Di antara kami dengan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguh kami juga bekerja. Maksudnya Syaibah dengan Utbah ni kata, kau buat kerja kau Muhammad, kami tetap dengan buat kerja kami untuk menghalang dakwah kamu. Jadi inilah dua orang yang selalu melontarkan najis kepada Nabi SAW. Jadi Allah matikan juga mereka dalam perang Badar. Okay. Seterusnya Al-Haris bin Qais As-Sahmi, surat 230. Siapa dia? Orang yang selalu memperolok-olokkan Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang selalu menyakiti Nabi SAW. Nabi dia pernah luka parah tak? Pernah. Nabi pernah berdarah tak? Pernah dia kena pukul dengan orang Arab? Pernah. Pernah. Okay. Bukan sahabat je. Bukan sahabat je yang pernah kena seksa, kena pukul. Nabi pun pernah kena seksa dan pernah kena pukul. Kan? Dalam peperangan lain tak, ni di luar peperangan. Waktu Nabi berdakwah. Okey. Sebab itu kerja dakwah ni bukan kerja senang. Kerja dakwah ni bukan kerja yang dibentangkan kapit merah. Kerja dakwah ni adalah kerja yang memerlukan kepada pengorbanan sebenarnya. Ujiannya ada. Okey. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah
ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maksudnya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Yang ittakhadha ilahahu hawahu. Maksudnya hawa nafsunya menjadi Tuhan. Maksudnya mereka mengikut hawa nafsu lah. Wa adallah, maksudnya Allah telah menyesatkan atau membiarkan mereka. Ala ilmin, berdasarkan ilmu mereka. Berdasarkan ilmu Allah. Wa khatama, dan Allah tutup atau kunci pendengarannya dan hatinya, dan Allah meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Maka siapa yang dapat memberinya petunjuk sesudah Allah, yang memberikan sesat, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ayat ini diturunkan kerana ataupun menceritakan tentang Al-Harith bin Qais As-Sahmi, musuh utama Nabi SAW. Okay. Orang banyak memperolok-olokkan Nabi SAW. Dia ni orang macam orang bijak tapi bila Nabi berdakwah dia suka mengejek-ejek Nabi. Dan dialah orang yang selalu bila Nabi cakap dia akan keluarkan hujah ya untuk menyangkal kata-kata Nabi SAW. InsyaAllah. Seterusnya, tak banyak-banyak sangat. Baik, kita bicara tentang biografi agung ni, musuh-musuh utama Nabi SAW. Yang seterusnya, Nabih bin Al-Hajjaj As-Sahmiyan, dan Munabbih adik-beradik juga bin Al-Hajjaj As-Sahmiyan. Dia sebenarnya bertemu keturunannya dengan Nabi SAW pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr kan. Jadi dia Allahumma SWT bertemu keturunannya Nabi. Jadi saudara Nabi jugalah, tapi belah moyang kan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Duhan ayat 14. Humma tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah orang yang menerima ajaran daripada orang lain, lagi pula seorang yang gila. Okay. Juga mati dalam peperangan Badar, dibunuh oleh Sayyidina Ali. Okay. Jadi ini ayat yang kita bincang, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan semua musuh-musuh utama Nabi mati dalam peperangan Badar. Seterusnya yang surat 271, Sa'id bin Al-As ataupun Abu Uhainah gelarannya. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'uhum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhu wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi huwal muflihun. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan pada akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Okay. Kemudian sekalipun orang-orang itu adalah bapa-bapa dan anak-anak ataupun saudara ataupun keluarga mereka, mereka itu adalah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, daripada dimasukkan mereka ke dalam syurga dan dimasukkan mereka semua dalam syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, Allah redha terhadap mereka. Dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Hizbullah, tentera Allah, golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Okay. Selanjutnya kita bincang yang seterusnya, Ubay bin Khalaf. Inilah adalah salah satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya musuh Allah yang dibunuh oleh Nabi SAW. Nabi masuk dalam perang, Nabi tak pernah bunuh orang. Berapa banyak peperangan Nabi turut serta. Okay. Nabi tak pernah bunuh tentera musuh. Apa yang Nabi lakukan? Nabi hanya menguzurkan mereka, iaitu mencederakan mereka dengan
kecederaan yang besar lah. Contohnya Nabi libas tangannya putus, Nabi potong kakinya, libas kakinya putus. Nabi tak pernah bunuh. Tak pernah bunuh. Harapan Nabi SAW suatu hari nanti mereka akan beriman. Jadi kalau sekarang ni Nabi uzurkan mereka supaya mereka ni dah tak boleh nak menentang Islam, tak boleh lagi nak berperang untuk melawan Islam, tak boleh lagi nak kita panggil berdakwah untuk membenci Islam, dia tak boleh dah. Betul, Nabi kebanyakan dalam peperangan Nabi uzurkan saja. Kecuali orang ni, Ubay bin Khalaf Al-Jumhi ni. Nanti kita bawah tu sama juga kan. Umayyah bin Khalaf ni, Ubay ni yang bawa Umayyah. Ada adik-adik sebenarnya. Adik-adik semua musuh utama Nabi SAW. Okey. Kita sebut tentang tu kan. Pada satu ketika Nabi dia menyakiti Nabi dan memperolok-olokkan Nabi SAW. Dan Nabi pernah cakap dengan dia satu perkataan, wahai Ubay, satu hari nanti aku akan bunuh kau. Satu hari nanti aku akan bunuh kau. Dia mati selepas peperangan Uhud. Tapi dalam peperangan Uhud tu, Nabi cederakan dia, bukan cedera pun. Tombak tergaris kat leher dia. Tergaris merah. Tak berdarah pun. Dia macam cala je. Kena ujung tombak cala je kat leher. Lepas tu dia pegang leher dia. Matilah aku. Dia balik jumpa kawan-kawan dia. Matilah aku. Lepas tu kawan dia buka lah tangan dia, tengok luka dia. Alah, merah macam tu, tak ada darah. Dia kata, tak luka pun, tak keluar darah pun. Merah je, dia kata. Merah je. Kau ni kalut sangat lah. Baru kena sikit macam tu dah, kan. Lepas tu dia kata, tak, Nabi pernah janji Nabi nak bunuh aku. Muhammad pernah janji Muhammad nak bunuh aku. Aku rasa aku akan mati. Kawan dia ketawakan dia. Luka cala je, bukan keluar darah pun, dia kan. Tapi akhirnya, janji Allah tu bila Nabi sebut, kan, Nabi sebut tu semua bukan daripada Nabi, daripada Allah. Jadi, hanya kerana luka yang cala di leher tu. Cala je, bukan berdarah pun cala. Dan itulah yang membawa kematian kepada Ubay bin Khalaf Al-Jumhi. Kan? Campurlah semua stres, campurlah semua depression, campurlah semua tu. Tapi dia beritakan mati kerana kesan cala di lehernya sewaktu Nabi lukakan dia je. Bukan keluar darah pun. Tapi ialah dia terus teringat kata-kata Nabi SAW waktu di Mekah dulu, bahawa Nabi pernah cakap dengan Ubay bin Khalaf ini, satu hari nanti aku akan bunuh kau. Jadi dia macam terkesan dengan kata-kata tu, yang menyebabkan dia takut. Akhirnya dia mati kerana luka yang hanya garisan merah pada lehernya. Jadi kalau nak cerita tentang keburukan dia, Allah sebut dalam surah Yasin ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Okey. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya daripada setitis air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Gini. Ubay bin Khalaf ni datang kepada Nabi SAW yang sedang berdakwah ketika itu, bila Nabi kata kita semua akan dibangkitkan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Di tangan Ubay bin Khalaf ni dia ada tulang yang dah reput dah. Jadi dia ramas tulang tu, hancur. Lepas tu dihamburkan ke udara. Lepas tu dia tanya Nabi SAW, wahai Muhammad, tulang yang aku hamburkan ke udara ni pun Allah boleh bangkitkan juga nanti di akhirat ni. Kan? Itu yang datang ayat ni, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Okey. Maksudnya Allah kata nanti bukan ayat ni, ayat satu lagi yang Allah akan bangkitkan awwal marrah tu, sebagaimana kamu diciptakan pada awalnya. Kalau ada tak lalat pun tak tinggal. Macam tu diciptakan pada awalnya. Okay. Yang ayat ni Allah cerita pasal Ubay ni, ialah nak cerita pasal manusia ni dulu diciptakan daripada air mani yang busuk. Kemudian dia menjadi lelaki yang kuat. Akhirnya dengan sifat dia hina dan sifat dia lemah itu, dia gunakan kekuatan dia bila dia kuat untuk melawan Allah SWT. Tapi ingatlah, kata Allah,
Alam yaral insanu, ingatlah manusia, wahai manusia, kamu diciptakan daripada air mani yang busuk. Kan? Air mani yang, yalah, kalau jatuh kat tanah itu tak sudu, ayam tak patuk. Itu istilahnya. Dia sesuatu yang hina, sebab itu mayat manusia ni dia cepat kena kebumikan. Kalau tak, dia akan menghasilkan bau yang busuk. Kan? Sebab dia diciptakan daripada sesuatu yang busuk. Ya. Ini ayat ni berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. Jangan terkeliru dengan satu lagi sahabat Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, Nabi pernah letak tangan Nabi atas dada Ubay bin Ka'ab. Bila Nabi tanya, wahai Ubay, apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Dia kata, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi tanya lagi, apa ayat yang terbaik, yang paling mulia dalam Al-Quran? Lalu dia baca ayat kursi. Kan? Baca ayat kursi. Lepas tu Nabi letak tangannya pada dada Ubay. Dia kata, wahai Ubay, kamu telah diberatkan oleh Allah tentang Al-Quran. Kamu telah diberatkan. Itu Ubay bin Ka'ab. Yang ni musuh Allah, Ubay bin Khalaf. Adik-beradik dengan Umayyah bin Khalaf. Seterusnya, Al-As bin Wa'il. Allah berfirman surah Al-Kawthar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Abtar ni adalah satu istilah kepada orang lelaki yang telah terputus keturunannya dengan kematian semua anak lelaki yang dia ada. Kalau dia anak lelaki seorang, anak lelaki dia meninggal, tinggal anak perempuan, orang itu akan digelarkan sebagai abtar, iaitu orang lelaki yang bernasib malang. Abtar ni istilah kepada orang yang macam itulah. Ya, orang yang terputus keturunannya. Abtar ni maksudnya. Ya, orang lelaki yang bernasib malang. Bila Nabi SAW kematian Al-Qasim bin Muhammad dalam usia yang kecil, kemudian Allah wafatkan pula Abdullah bin Muhammad dalam usia juga yang kecil. Nabi ada anak dengan Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim bin Muhammad. Allah juga wafatkan dalam usia yang kecil. Jadi bila ketiga-tiga anak lelaki Nabi SAW ni dah wafat, Nabi digelarkan abtar oleh orang-orang kafir. Abtar, Muhammad abtar kan. Lalu Allah kata, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu lah, dialah yang terputus. Kalau kamu mereka ejek dengan terputus keturunan, mereka ini semua adalah terputus rahmatnya daripada aku. Maksudnya terputus rahmat Allah kepada mereka ni tak ada tempat lain lah yang mereka akan diletak nanti pada hari akhirat kelak. Melainkan neraka yang paling dahsyat siksaannya. Kan? Itu ejek. Jadi siapa yang memulakan, siapa yang ni? Al-As bin Wa'il yang memulakan mengejek Nabi SAW. Dan orang-orang kafir ketika tu juga turut sama mengejek Nabi dengan pernyataan abtar. Kan? Okey, selesai insyaAllah. Last, Umayyah bin Khalaf. Allah berfirman dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey. Alladhi jama'a malan wa'adadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadhanna fil khutamah. Okey. Kecelakaan bagi orang yang humaza ni mengumpat dengan lisan, lumaza mengumpat dengan cara isyarat. Jadi kalau mereka berbual dengan Nabi SAW, mereka kutuk Nabi di belakang Nabi. Tapi bila Nabi lalu di hadapan mereka isyarat kening. Angkat kening. Jadi lumaza memang angkat kening. Angkat kening. Macam dia peli. Tu Muhammad. Tadi masa Nabi tak ada kat depan dia cerita pasal keburukan dia, kutuk gila-gila. Bila Nabi lalu, dia lah orang yang tu Muhammad. Okay? Jadi lumaza maksudnya angkat kening. Tapi mengumpat dengan cara isyarat. Kemudian Umayyah bin Khalaf juga lah yang berbangga dengan harta yang dia ada. Jadi dia menghitung hartanya hari-hari. Berapa kekayaan yang dia ada hari-hari. Allazi jama'a malan wa addadah. Orang yang menghimpun harta kemudian wa'adadah dan menghitungnya. Setiap hari hitung. Okay. Kemudian yahsabu anna malahu ahladah. Dia menyangka bahawa dia akan hidup kekal atas muka bumi tak mati. Kalla la yumbazanna fil khutama.
sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan dalam neraka Al-Hutama. Ni, ayat ni turun kerana Umayyah bin Khalaf Al-Jumhi. Siapa dia ni? Dia adalah tuan kepada Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal bin Rabah di padang pasir dengan letakkan batu yang berat di atas dada Bilal. Jadi dialah orangnya yang bertanggungjawab menyiksa Bilal dan dialah tuan kepada Bilal sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Insya-Allah. Soalan tak ada tak ada, kita masuk dalam bab yang baru, bab 13. Kalau ada soalan tanya je. Nanti Mira tolong jawabkan. Saya tak pandai. Ada angkat tangan Ustaz. Siapa dia tu? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masa peperangan kan Nabi ada cedera kan. Cedera dia pun kuat. Ya. Yelah, teruk juga kan. Ada tak badan Nabi macam ada berbekas ke, ada berparut ke? Yang gigi patah tu, memang gigi dia dah patah, rongak ke macam mana tu? Ya. Okey. Pertama, tak sebut pula ada parut tapi ada luka lah. Tapi tak sebut berparut, tak disebut berparut. Okey. Wallahu alam, berparut ke tak. Itu. Yang kedua, Nabi cerita parah, Nabi patah gigi, Nabi luka-luka, darah kepala Nabi, darah badan Nabi. Okey. Cuma parut tu tak sebut tentang Nabi wafat, ada parut di tubuhnya kat mana tak ada. Wallahu alam. Saya rasa pun macam tak ada sebab Allah muliakan jasad Nabi SAW. Okey. Gigi pula bukan gigi depan. Gigi depan ni rongak lah. Kan? Gigi yang belah dalam ni. Yang kalau ni tak nampak. Kalau bercakap tak nampak. Cakap tak nampak. Saya pernah ceramah. Ada orang tanya saya, Ustaz, Nabi patah gigi. Jadi Nabi rongak lah. Nabi dah tak handsome lah dia kata. Nabi dah tak handsome dia kata. Saya cakap, memang rongak tapi bukan rongak depan. Rongak depan memang tak handsome lah. Dia patah gigi dalam. Dekat-dekat dengan gigi geraham. Jadi kalau Nabi bercakap tak nampak yang gigi tu patah ataupun gigi tu kurang satu gigi dah tak nampak. Kemudian Allah SWT, saya tanya dia, pernah tengok bayi tak? Bayi comel tak? Comel tak ada gigi kan? Tak ada gigi pun comel. Nabi kalau anda kata tak ada gigi semua, lebih comel daripada bayi. Itulah istilahnya. Jadi bukan semestinya tak ada gigi tu, satu batang tu tak handsome. Tak. Bukan gigi depan ni, kalau gigi depan ni nampak rongak lah depan ni. Kan? Tapi dia gigi yang belah dalam ni. Kalau bercakap pun, kalau macam saya bercakap, kan? Tak nampak gigi saya tak ada. Tapi sebenarnya ada kawasan yang tak ada gigi. Biasalah kan. Kecil-kecil dulu malas nak gosok gigi, ambil. Dia mula-mula berlubang, pecah. Ada tunggul, buang tunggulnya. Berlubang apa, tak ada lah. Macam tu Jadi walaupun Nabi tak ada gigi, bukanlah tak merubah pun kehandsoman Nabi SAW. InsyaAllah. Okay. Ada orang dia saya pernah ceramah tu, dia fikir jauh fikir. Kalau tak ada gigi, dia bayangkan gigi depan rongak. Dia tak rongak gigi depan. Okay, insyaAllah silakan. Ada lagi tak ada? Saya fikir masa zaman sekolah lagi Ustaz. Apa? Pasal rongak tu, pasal cedera, parut semua. Oh ya. Maksudnya zaman sekolah pun tak faham. Kan kita dengar cerita ni daripada zaman kita sekolah kan. Jadi saya betul lah. benda tu sampai sekarang baru nak tanya. Yalah, rongak ada, parut je yang tak ada cerita. Kalau sahabat-sahabat lain macam contohnya yang ni nampaklah kesan parut macam Habab bin Al disiksa tu dicerita dalam riwayat lah parut dia macam ni. Kemudian ada sahabat lain lagi, adalah cerita tentang parut dia, tapi Nabi SAW tak ada yang cerita tentang parut Nabi SAW.
Saya rasa kemuliaan dan inilah Allah muliakan tubuh pada Nabi SAW, dia tak meninggalkan kesan parut luka tu lah. Tak meninggalkan kesan parut. Itu pendapat saya tak buat rujukan lagi. Tapi sebab tu saya pun nak cakap baca banyak hadis pun tak banyak lah. Tak macam orang-orang yang lain. Saya baca ni kerana nak menulis buku, kerana nak ni, saya buat kajian. Allahumma salli tak ada pula cerita pasal parut. Kalau Nabi baring di atas tikar yang dianyam daripada daun korma tu sehingga berbekas pada badan Nabi SAW ada. Bekas ada, berbekas. Kerana urat-urat daun tu kan. Itu ada, tapi badan Nabi berbekas dengan parut sebab Nabi cedera dalam dakwah ke Taif, perang, tak ada sebut. Kalau ada, jom kita share sama-sama. Saya alu-alukan kalau jumpa benda tu. InsyaAllah Kalau tadi kita sambung sikit lagi. Hijrah Rasulullah SAW. Okey. Pertama kita kena tahu. Bab ke-13 surat 235. Hijrah ni dia ada 3 kali. 3 kali. 2 kali berlaku di Hafsah dan sekali di Madinah. Kemudian bila Nabi kuasai Madinah, Nabi berjaya menakluki kota Mekah ataupun menguasai Mekah kembali. Ketika itu Nabi bersabda, la hijrah ba'dal fath. Tidak lagi ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadu wa niat. Tetapi yang ada adalah hijrah dari sudut jihad dan niat. Dan dia tak ada lagi hijrah keluar daripada negara tersebut. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi hijrah bukan kerana Nabi pengecut ataupun Nabi takut sehingga Nabi jadi pelarian. Tak salah. Nabi hijrah ni kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hijrah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Nabi takut, Nabi pengecut. Tak. Dan itu semua tertulis. Allah dah takdirkan. Okey. Hijrah yang pertama namanya hijrah ke Habsyah ataupun sekarang Ethiopia. Ethiopia ni kalau ikutnya dengan Mekah dia macam setentang lah ataupun bawah sikit daripada Mekah. Dia negara Afrika, dia benua Afrika. Kalau Mekah ni benua Asia Barat. Dia punya sempadan untuk benua Afrika adalah Terusan Suez dan juga Laut Merah. Jadi Laut Mediterranean atas, kemudian dia ada Terusan Suez, kemudian dia masuk Laut Merah. Jadi dimulai daripada Terusan Suez tu semua Afrika. Jadi Mesir termasuk negara Afrika, Libya, Tunisia, Morocco. Itu negara-negara Arab yang duduk dalam benua Afrika. Afrika ni ialah masuklah Kongo, Burkina Faso, Nigeria. Bila menang kan daripada negara Niger. Niger ni Nigeria ke? Bukan juga, dia negara memang ni. Jadi insya-Allah kuat hafalan dia orang maksudnya. Dua-dua tu daripada negara ni. Tapi kalau bab tarannum memang kita lah. Dia kalau dia sudut lagu kita menang. Itu orang Arab kata Al-Quran turun di Mekah. Hukum dia ketika tu Sudan lah. Sudan laksanakan hukum dalam Quran semua, hukum hudud. Dia kata hukumnya turun dekat Sudan. Lagunya turun kat Malaysia. Lagunya turun kat Malaysia. Kan? Jadi Allah SWT dia Malaysia masuk mesti menang. Lagu dia lain. Okay. Lagu dia. Okay. Okay. Jadi Habsyah ni Ethiopia. Yang nak tahu Ethiopia kat mana? Atas Mesir, bawah Mesir Sudan, bawah Sudan tu Ethiopia. Ethiopia. Okay. Sekarang Ethiopia jadi negara majoriti Kristian lah. Sebab apa? Sebab Raja Najasyi dulu beragama Nasrani. Tapi dia masuk Islam. Jadi pengaruh Kristian kuat di Habsyah ataupun Ethiopia. Okay. Ada masjid pertama yang dibina oleh para sahabat ketika mana hijrah, ada lagi masjid tu sekarang. Saya pun tak ambil lagi Ethiopia ataupun Habsyah. Jadi Habsyah ni tempat keturunan
Bilal bin Rabah lah, orang kulit hitam. Kulit hitam, pipi dia, apa, bibir tebal, rambut genting. Nabi sebut lah hadis tentang Habsyah ni, orang Habsyi. Okay. Jom kita lihat. Ketika Rasulullah SAW melihat keganasan semakin hari semakin dahsyat. Jadi orang-orang kafir pun meningkatkan siksaan kepada orang-orang Islam. Okay. Rasulullah pun mengarahkan beberapa orang Islam agar berhijrah ke Habsyah. Okay. Kata Nabi SAW, di Habsyah ni ada seorang raja yang sangat sangat baik dan dia toleransi. Jadi yang dimaksudkan adalah Raja Najasyi. Jadi kata Nabi SAW, alangkah baiknya kalau kamu semua berhijrah ke Habsyah. Di sana seorang raja yang adil. Okay. Maka berangkatlah umat Islam ke Habsyah. Turut sama ialah Sayyidina Uthman bin Affan dengan isterinya, anak Nabi SAW, Ruqayyah binti Muhammad SAW. Abu Huzaifah bersama isterinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdul Rahman bin Auf. Okay. Abu Bakar asalnya dia hijrah juga. Tapi sampai sempadan Mekah, dia terserempak dengan orang kafir yang orang kafir tu kenal dia. Orang kafir Quraisyah kenal dia. Dia kata, wahai Abu Bakar, ke mana kamu nak pergi? Dia kata, Nabi, aku arahkan untuk berhijrah ke Habsyah. Jadi aku nak keluar. Dia kata, wahai Abu Bakar, kamu tak sepatutnya keluar daripada Mekah. Kamu adalah orang terhormat. Dia kata, jom ikut aku balik ke Mekah, aku jamin keselamatan kamu. Jadi seorang lelaki, siapa lupa nama dia. Dia ni terus jumpa dengan Abu Jahal dengan semualah. Allahumma sasmat. Dia kata dia jamin Abu Bakar. Kata boleh, aku terima jaminan kamu tapi dengan syarat beritahu Abu Bakar Siddiq dia dilarang untuk solat di luar. Jangan mampamerkan solatnya. Kami bimbang anak-anak kami dan perempuan-perempuan kami semua kata pengaruh, dia kata maksud isteri dia lah, isteri kami terpengaruh. Jadi kalau Abu Bakar boleh jaga tu, kami terima perlindungan ini, jaminan ni. Jadi Abu Bakar ni dia yalah bijak. Dia walaupun arahannya adalah solat kat rumah, dia buat beranda dekat rumah dia tu. Jadi dia solat kat beranda. Jadi dia mempamerkan juga solat dia pada orang yang lalu-lalang. Jadi orang mengadu kepada orang Quraisy, Abu Jahal melanggar perjanjian. Lepas tu dipanggil lah yang menjamin tu, dia kata, kamu beritahu Abu Bakar dia telah melanggar perjanjian. Kami minta dia untuk jangan mempamerkan solat dalam rumah. Dia kata, ya aku solat kat rumah. Ni Serambi ni rumahku juga. Tapi kata yang menjamin dia tu, dia sebut lagi kitab Hayatus Sahabat. Saya lupa nama dia. Dalam Hayatus Sahabat ni, Masya Allah. Beratus para sahabat Nabi SAW. Yang kadang-kadang tak boleh nak ingat nama. Kisahnya boleh ingat. Jadi kata kalau macam tu aku susah nak berjaminan pada kau, wahai Abu Bakar. Sebab kau dah langgar perjanjian, dia kata. Kalau kau degil juga nak apa nama istilahnya, tunjuk ibadah kamu pada orang lain, aku terpaksa tarik baliklah jaminan aku. Lalu kata Abu Bakar, ambillah balik jaminanmu. Allah akan menjamin diriku, kata. Ya. Di kisahnya sampailah Abu Bakar hijrah ke Madinah kan. Itu kekuatan. Okay. Jadi Nabi SAW tak turut serta dalam hijrah ke Habsyah. Yang sahabat-sahabat je. Berserta dengan orang-orang tua yang lemah, wanita-wanita dan anak-anak kecil. Sebab mereka disiksa di Mekah. Okay. Jadi mereka pun apabila diketahui oleh orang Quraisy. Sorry. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Apabila diketahui oleh orang kaum Quraisy, mereka pun segera mengutus Abdullah bin Abi Rabi' dan Amru bin Al-As yang ketika itu belum Islam, menyusul ke Habsyah dengan membawa hadiah yang banyak untuk merasuah Raja Najasyi, Raja Habsyah, dengan supaya memulangkan umat Islam kepadanya. Amru bin Al-As ni sahabat Nabi yang memang ada kepintaran, ada ketokohan daripada
dia sebelum Islam lagi, iaitu dia ni juru runding yang terbaik. Kalau ada nak berunding apa-apa, dia adalah juru runding yang terbaik. Macam kita tengok cerita Takluk Lahad Datu tu kan. Kan ada 2 orang polis tu yang pergi jumpa Raja Iskandar tu kan. Daripada apa? Allah SWT. Itu adalah perunding. Juru runding yang terbaik lah. Okay, dengan hujah-hujahnya semua. Okay. Amru al-As. Kalau juru cakap yang terbaik adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Okay. Jadi bertemu buku dengan ruas lah. Amru al-As hebat dari sudut nak berunding. Jadi perunding yang terbaik. Juru cakap yang terbaik pula adalah Ja'far bin Abi Talib yang di sebelah Islam. Yang di sebelah Islam. Jadi Amru al-As ni tahu ke Allah SWT apa kita panggil obses kegemaran Raja Najasyi ni obses dengan barang-barang kulit, dan Mekah terkenal dengan barang-barang kulit. Jual macam yalah baju kulit, perisai kulit, kulit ni kan perisai, apa lagi, dia banyak. Dia memang terkenal dengan beg kulit. Tak silap dan tu dulu Allah alam ada juga jual juga wallet daripada kulit, tak tahulah nak letak duit ni. Ke uncang daripada kulit. Lepas tu kan kulit binatang. Apa dia? Kasut kulit. Kasut kulit, selipar kulit. Ya betul. Dia tu kalau dalam buku ni tengok capan Nabi SAW kan. Tu semua daripada kulit tu, kulit unta. Kulit unta. Sebab apa dia capal Nabi SAW diperbuat daripada kulit unta. Sebab bab yang daripada depan ni. Saya pun okay. Dia ada gambar kasut kulit Nabi SAW. Tengok. Ini capal Nabi kan. Okay. Di kulit. Lepas tu untuk sebelah tu dapat. Penuh. Ni kasut kulit. Lepas tu ni nampak ni. Dia macam yalah dengan tenunan dia, dengan jahitan dia semua. Ni capal Nabi ni. Dia percaya daripada kulit unta. Kulit unta. Okay. Yang hitam ni daripada kulit kambing ni. Okay. Jadi memang barang-barang kulit, memang Mekah terkenal dengan barang-barang kulit. Jadi Amru al-As ni, dia tahu bahawa Raja Najasyi ni dia obses dengan barang-barang kulit. Jadi dia bawa barang-barang kulit untuk merasuah. Untuk merasuah Raja Najasyi. Okay. Dan Allah SWT cuma Raja Najasyi ni dia seorang raja yang ada kebaikan dalam diri dia. Sebab itu dengan kebaikan itu Allah campakkan keimanan kan. Dia kata aku takkan serahkan orang yang duduk di bawah kerajaan aku ni, maksudnya yang minta perlindungan pada aku ni untuk aku lepaskan begitu saja tanpa aku mendengar hujah daripada mereka. Jadi dipanggil ketika tu, dan Ja'far bin Abi Talib lah yang menjadi juru cakap ketika tu. Dan Raja Najasyi tanya kenapa orang-orang kamu ataupun kaum kamu menyusul kamu sampai ke sini. Kenapa mereka minta untuk kamu semua dipulangkan kepada mereka. Lalu kata Ja'far bin Abi Talib, telah datang kepada kami seorang rasul, seorang nabi yang mengharamkan kami makan bangkai, yang mengajar kami menyembah Tuhan yang satu. Kemudian Allah SWT menyamaratakan kedudukan hamba dengan tuannya, kan? Dan mengharamkan kami makan bangkai, binatang yang tak ada sembelih. Lalu Raja Najasyi kata kalau begitu, baguslah ajaran tu kan. Ajaran tu bagus. Kan? Jadi dia beritahu pada Amru al-As, pulanglah kamu, aku takkan serahkan orang Islam daripada kamu. Jadi Amru al-As dia tak puas hati, besok dia
gandakan lagi hadiah untuk merasuah Raja Najasyi. Okay. Dan kali ni dia bawa apa kita panggil propaganda lah. Dia kata, tuanku, orang-orang Islam mereka menghina Tuhan tuanku, iaitu Isa bin Maryam. Lalu dipanggil sekali lagi, apa pendapat kamu wahai orang Islam tentang Isa bin Maryam? Lalu kata Ja'far bin Abi Talib menjadi jurucakap ketika itu. Dia kata Isa bin Maryam adalah Nabi Allah, seumpama Nabi kami, Nabi Muhammad yang diutus kepada kami, kan. Jadi bila dengar tu, Raja Najasyi ambil satu lidi yang kecil, dia letak di atas lantai yang luas tu. Dia kata, wahai Ja'far dan semua orang Islam, perbezaan kamu dengan aku, khilaf kamu dengan aku hanyalah sebesar lidi di atas lantai ini. Maksudnya ketika itu Raja Najasyi beragama Nasrani. Jadi mereka menganggap bahawa Isa bin Maryam itu sebagai anak Allah. Kan? Anak Allah. Jadi Islam pula menganggap Nabi Isa sebagai Nabi je, bukan anak Allah. Jadi berkata perselisihan kecil je. Lalu kata, wahai Amru al-As, baliklah kamu ke Mekah, aku takkan serahkan orang Islam. Jadi duduklah dengan aman orang Islam di bawah pemerintahan, di bawah kerajaan Raja Najasyi. Sampailah ada satu berita, ini berita palsu lah, bahawa Mekah sudah aman dan orang-orang Mekah sudah menerima Islam. Jadi semua rindu kampung halaman, kan. Yang ni duduk negara orang. Hujan batu negara sendiri, hujan emas negara orang, baik hujan batu, kan. Okey, jadi mereka semua bersiaplah untuk balik. Jadi sampai ke sepadan, rupanya mereka terima berita palsu. Okey, berita palsu, dan mereka yang ada penjamin mereka masuk balik Mekah, yang tak ada penjamin patah balik ke Habsyah. Jadi itu yang berlaku hijrah kali kedua ke Habsyah. Lepas hijrah kali kedua ke Habsyah, mereka duduk ke Habsyah tu dengan aman. Mereka hijrah ke Madinah, bila dengar orang-orang Mekah berhijrah ke Madinah, mereka ni daripada Habsyah berhijrah terus ke Madinah. Tak balik Mekah lagi. Okay. Itu kisah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Hijrah pertama ke Habsyah dan seterusnya kedualah ke Habsyah. Okay. Jadi saya pun tak bisa cerita panjang yang ni, saya dah ringkaskan dah dengan cerita yang tadi lah. Okay. Allah. Jadi mereka masuk dengan jaminan antaranya Osman bin Maz'un, jaminan Al-Walid bin Mughirah, Abu Salamah dengan jaminan Abu Talib. Dan insyaAllah lepas ni kita akan sambung hijrah ke kota Madinah, panjang. Tapi saya rasa cukup sekali itu untuk pertemuan kita pagi ni. Nak minta izin keluar awal, rehat awal. Sebab masih macam melayang daripada sebelum subuh semalam sampailah dengan malam tadi uruskan itu, kan. Jadi dia punya efek dia hari ni lah, macam melayang, macam pening-pening lalat. InsyaAllah. Saya rasa cukup sekali itu untuk pertemuan kita pada pagi ni. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu atas kejahilan dan lemahnya musa. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini berkenaan dengan musuh utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sedikit tadi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sambung daripada muka surat 236 insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz dapat rehat. Boleh tapi mudah-mudahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Seperti biasa saya buat hebahan Ustaz kuliah kita petang ini bersama dengan Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran pada pukul 5:15 petang insya-Allah. Ada mata pandanglah keindahan, ada mulut berbudilah pertuturan, ada hati berilah kesayangan, ada salah dan silap, sudilah maafkan. Saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur. Yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa, segala kekurangan, kesilapan, kekilafan datang daripada saya yang mungkinlah hamba mohon. Sekali lagi Fadil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam bisawab. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.